ada beberapa kes di lapangan ini yang begitu jelas menunjukkan nama digunakan nama samaran yang hormat. Contoh Papagomo. Nama samaran tapi dikenal pasti. Semua tahu siapa, dan fitnah yang dibuat termasuk terhadap anak YB Bagan, dikatakan meraba seorang gadis umur, dan laporan polis termasuk penjelasan sekolah diberikan, tapi tidak ada tindakan susulan. Yang lebih teruk lagi, individu Papagomo ini dijemput bersekali dalam lawatan rasmi semasa melawat kapal selam Kiri Tun Razak. Jadi YB Bagan ada bersama timbalan beliau dan Papagomo. Ada dua keadaan versi yang kedua. Pertama yang bercakap benar, dia betul benar, kan? Kedua yang memang cakap tak betul dan juga dia betul benar. Sebab tu pada awal dari saya sebut saya menyebut tentang adil. Tentang adil. Tentang adil. Sama ada Papagomo ke atau siapa lagi, Jenking ke, tak apa nama lagi. Pada saya mesti adil. Adil kepada penulis yang tidak berbohong dan adil kepada penulis yang berbohong. Dua-dua perlu dibela. Jadi saya awal tadi saya menyebut bahawa undang-undang ini mestilah menjurus kepada arah itu. Barulah kita dapat mudah untuk menentukan mana yang benar, mana yang tidak. Dan kita juga tidak boleh mudah menghukum atau membuat andaian, sentiasa ragu, sentiasa menaruh sangkaan yang buruk kepada sistem kita. Misalnya polis kita cukup curiga, kita mudah sangat menaruh kecurigaan kepada pihak polis, kononnya polis tidak adil dan sebagainya, dan juga sistem lain. Kalau ini kita tekankan, maka tidak ada kesudahannya. Sedangkan saya mengaku ada sedikit kecacatan saya sendiri, kadang kecacatan hanya tak sampai 1%, tetapi yang itulah yang diciptakan. Dan mudah-mudahan undang-undang ini akan merujuk kepada perkara tersebut dengan lebih tegasan. Dan akhir sekali, Datuk yang datang sini, saya minta jugalah supaya dengan kuda yang ada, supaya kita lebih adil. Penulis yang bernama Dr. Rahman Hadi, seperti yang saya sebutkan tadi dalam blog dan diedarkan dalam Facebook, yang menulis tentang kejadian dalam istana sempena pertabalan Ketua Yang Maha Mulia Sri Baginda Agung itu mestilah disiasat, dan kalau betul kejadian berlaku juga mesti diambil tindakan, kerana biarlah kita adil kepada semua. Itilah sodomi berbagai-bagai yang anak-anak muda, pelajar-pelajar tak pernah dengar sebelum ini. Media utusan Melayu, utusan Malaysia, berita harian, tiap-tiap hari sodomi. Ini punca dan permulaannya fitnah yang dilakukan oleh media, bukan oleh anak-anak muda kita dalam internet. Mereka belajar daripada generasi wartawan kanan negara yang memimpin akhbar seperti berita harian, utusan Malaysia dan sebagainya. Dalam kes Papagomo, dan saya pun terima banyak SMS, short clips, apa kita panggil multimedia video ini, saya tengok utusan Malaysia, berita harian yang mempelopori fitnah. Ini saya kira janganlah ini seolah-olah fitnah ini hanya dibuat oleh orang yang pro kerajaan. Ini mungkin yang bermakna tempat tak, you're not on the ground, ya. Saya kira dikatakannya tadi, antara sebab kononnya di Malaysia ini timbul banyak blog, banyak fitnah, banyak tuduhan kerana media massa dikerah. Tapi pada masa yang sama, dia komplain apabila media massa utusan Malaysia, berita harian memelapori perjalanan perbicaraan sodomi. Sodomi pun tak boleh sebut. Sodomi ini, tuan yang dipertua, adalah satu perkataan di dalam dictionary. Bukan dibuat oleh Barisan Nasional. Dibuat di dalam ada dictionary ini. Jadi kalau pada masa yang sama, yang berhormat Tumpat mengatakan media perlu diberitahu jangan pada masa yang sama dikekang juga untuk melaporkan perkara yang berlaku. Ini double standard yang berhormat Tumpat. Ya,
Jadi sodomi adalah fakta berlaku di dalam perbicaraan. Takkanlah kita kekang putusan Malaysia berita harian hanya untuk menyenangkan hati beberapa pihak. Itu tak betul. Sebab itu, kemudian dikatakannya di Malaysia ini media begitu terkekang. Sebab itu unsur-unsur fitnah dan tuduhan di dalam media massa, dalam alternatif media itu berleluasa. Saya kira Yang Berhormat Tumpat selalu pergi ke Amerika Syarikat, di Amerika, di UK, negara yang bebas dan sebagainya. Banyak juga masalah fitnah di Tuan Yang Bertuan. Ini bukan satu fenomena yang hanya wujud di Malaysia. Ya, antara sebab saya berani katakan di sini, antara sebab kenapa Pakatan Rakyat menang dalam 2008 sebagainya ialah kerana spin di dalam media massa alternatif. Spin itu terlalu spin. Pada waktu itu kita tidak bersedia, Barisan Nasional tidak bersedia. Tapi kali ini percayalah, tahun 2012 pilihan raya ke-13 ini media massa alternatif bukan lagi dimanipulasi dan dimonopoli oleh pihak pembangkang. Kita juga ada sejarah, kita juga ada senjata kita. Jadi kali ini saya kira media alternatif di Malaysia ini, dalam kita berhadapan dengan pilihan raya yang ke-13 ini, jangan lagi Pakatan mengatakan bahawa mereka memonopoli media alternatif. InsyaAllah kita juga akan menggunakan media ini untuk kebaikan kita. Hak yang paling asas kepada seseorang warga negara, rakyat ini ialah mengundi. Tak ada seorang pun di Malaysia ini yang dihalang daripada mengundi untuk menentukan kerajaan mereka di masa akan datang. That's fundamental liberty nombor satu. Yang keduanya, minoriti di Malaysia ini banyak yang kaya, Tuan dan Puan. Minoriti di sini di Malaysia ini lebih kaya daripada majoriti. Mungkin ada pockets, yes. Ada keadaan-keadaan tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu ada mungkin minoriti yang tertekan. Tetapi kita berusaha. Tapi kalau nak mengatakan minoriti di Malaysia ini dianiaya, dizalimi oleh Barisan Nasional, itu pun satu fitnah juga. Itu satu fitnah. Kemudian Tuan Yang di-Pertua, dia katakan apa? Dia katakan tentang Papa Gomo. Tadi saya dengar tadi Yang Berhormat dalam Pangkan mengatakan tentang Papa Gomo. Papa Gomo ini pilihan raya ke-28. Tapi kali ini berterusan. Kenapa kita saja dituduh? Walhal mereka membuat cara berluas kuasa. Apabila kena pada mereka, salah. Apabila kita kenakan kita, tak ada apa-apa. Boleh halal. Bolehkah kita menghalalkan benda yang haram? Apa pandangan Tuan Yang di-Pertua? Jasin membawa satu idea yang satu pendapat yang betul, yang benar. Masalahnya pembangkang ini kadang-kadang kalau dia orang berucap seolah-olah mereka ni seolah-olah macam malaikat, bersih daripada bersih, putih daripada putih. Nanti selepas ni baru saya bagi. Dan susah saya bagi. Ini masalahnya. Kita dengar tadi rakan saya macam bercakap. Saya nak bagi tahu, kalau nak kata pasal fitnah, saya nak bagi tahu ini Yang Berhormat Ipoh Timur ada di sini. Ya, the Grand All Politician, GOP. Ucapan ialah Yang Berhormat Tumpat. Dia katakan Yang Berhormat Tumpat ini orangnya pintar, bukan saja dari segi politik, agamanya, tapi daripada ekonominya. Tapi malang sekali hari ini saya kecewa Yang Tan Sri. Dia menunjukkan statistik yang dibaca daripada Wikipedia itu ialah statistik terkini. Waktu berlakunya demonstrasi berminggu, berbulan-bulan pada tahun 2010 itu, bukan saya yang kata Yang Berhormat Tumpat. Yang katakan ini adalah surat khabar The Nation. Google it. Yang mengatakan ribuan, billion dollars. Kerugian, takkanlah tidak ada kerugian. Yang berhormat, saya katakan kerugian tadi. Ya, jadi jangan putar belikan ini pun fitnah juga Yang Berhormat Tumpat. Ya. Yang keduanya saya nak katakan, nak balas sedikit. Saya tidak katakan, saya setuju ISA di Thailand ada, di Malaysia ada. Dan walaupun Yang Berhormat mengatakan bahawa tekanan kepada minoriti yang menyebabkan ada demonstrasi ataupun kemarahan rakyat di situ, tapi asasnya ialah kerajaan tidak dapat menangani keganasan. Di sini kita menangani, tapi tak maulah saya tambah panjang sangat pasal Tan Sri telah mengatakan cukuplah. Yang Berhormat, cuma saya nak katakan terakhir tadi pasal Papa Gomo ini. Papa Gomo ini adalah orang yang dikenali. Lebah pantai pun tahu,
namanya yang berhormat daripada Macang pun tahu, Tumpat pun tahu. Tapi saya hairan kenapa sampai sekarang belum ada saman. Saya baca dalam website Papa Gomo, dia minta disaman oleh pihak-pihak tertentu. Tapi sampai sekarang tak ada saman. Apa kenapa? Sebab apa tak disaman? Tapi hakikatnya Papa Gomo, ya, dia orang semua tahu siapa dia. Dan saya kira banyak kali dia mengatakan, samanlah saya. Kalau apa yang saya katakan ini tidak betul, saman malu. Tapi sampai sekarang belum. Itu tanda tanya. Ini 28 juta orang manusia di Malaysia lagi bertanya. Okey, Tuan Yang Di-Pertua, balik kita kepada akta keterangan. Tahun 2008, Tuan Yang Di-Pertua, satu perubahan besar berlaku dalam landscape politik. Kita faham Barisan Nasional juga mengakui bahawa perubahan landscape politik ini sedang berlaku. Sebab itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berusaha untuk mengadakan program dasar PTP, transformasi politik negara kita. Sebab itu kita pun dalam Barisan Nasional ini bekerja siang dan malam membuat transformasi dalaman dan luaran untuk kita dapat dapat mengotakkan aspirasi rakyat dalam bidang politik ini. Sebab itu Tuan Yang Di-Pertua, rakyat golongan muda sekarang ini telah diberi banyak kredit kerana mengubah landscape politik negara kita seperti mana yang saya dikatakan oleh Kubang Krian, rakan saya tadi, bahawa generasi muda, nilai sistem baru itu yang mungkin yang perlu dilihat. Saya melihat Tuan Yang Di-Pertua, saya minta kepada golongan muda, remaja, generasi muda di Malaysia ini, jangan sekali-kali kalau kita mahukan satu Malaysia yang lebih telus, yang lebih adil, yang lebih terbuka, kita jangan memihak. Saya masih ingat dulu Tan Sri, waktu saya menjadi pemimpin pelajar di universiti. Dulu Tan Sri, kita komplain pemimpin macam kami ni dulu, orang muda dulu zaman 80-an, 70-an, 80-an. Kita komplain, kita katakan kerajaan tidak terbuka kerana maklumat tak sampai. Kita tidak dapat membuat keputusan kerana maklumat tak cukup. Kita komplain, kita mengadu kerana maklumat tidak mencukupi untuk kita membuat keputusan yang betul terhadap tindakan kerajaan. Sekarang ini terbalik. Kita berdepan, generasi muda sekarang ini pula berdepan dengan maklumat, lambakan maklumat yang bertubi-tubi, eksesif, terlalu banyak, ekstrimnya pula. Itu pun juga satu masalah. Sebab itu saya minta generasi muda sekarang ini, jangan memihak. Jangan memihak kepada Barisan Nasional, jangan memihak kepada pakatan, ambil pendekatan berada di tengah-tengah. Ini cara yang terbaik untuk menentang fitnah dan tuduhan, bukannya dengan pindaan ataupun undang-undang. Tidak ada satu undang-undang yang boleh mengekang fitnah dan tuduhan ini, Tan Sri. Cuma nilai sistem seperti yang dikatakan oleh Kubang Krian tadi. Jadi minta generasi muda, kalau berdepan dengan satu isu, jangan makan bulat-bulat, jangan telan bulat-bulat. Kita dengar sebelah sana, kita dengar sebelah sini, lepas itu kita buat keputusan. Kerana pada saya, kalau ini tidak berlaku, generasi muda Malaysia ini mungkin terlepas satu peluang yang cukup besar untuk memberitahu kepada kerajaan dan institusi-institusi politik di negara ini bahawa mereka mahukan yang keterbukaan, maklumat yang betul dan fakta yang tepat. Saya merayu kepada golongan muda di negara ini, tak apalah kita menyokong pembangkang atau kerajaan, itu adalah perkara biasa. Tetapi yang kita minta ialah supaya mereka berada di tengah-tengah, mendengar cerita pihak pembangkang, tetapi pada masa yang sama rajin untuk mencari fakta. Saya kira bermula dengan penyata rasmi, Tan Sri. Penyata rasmi Parlimen ini adalah satu dokumen yang paling penting, sebab kebanyakan isu-isu yang dibawa oleh parti pembangkang dalam ceramah, dalam blog, semuanya diutarakan di sini oleh parti pembangkang, dan pihak kerajaan menjawab dengan cara telus, terbuka, dengan berfakta. Bawa masuk ke dalam handset, tengok, baca, dua cross reference, Google kan, supaya kita faham bahawa isu yang dibawa ini mana yang betul, mana yang tidak betul. Saya tidak mengatakan kerajaan betul semuanya, tetapi generasi muda ini mempunyai tanggungjawab kepada diri mereka sendiri untuk membangunkan Malaysia ini dengan fakta dan maklumat yang betul. Tuan Yang Di-Pertua, saya nak dua perkara yang terakhir. Saya nak bagi tahu sedikit pengalaman saya tentang Twitter. Saya antara orang yang paling asyik dalam Twitter lah, ya. Saya nak bagi tahu Tuan Yang Di-Pertua, dalam akta keterangan pun mengatakan komputer ini adalah teknologi. Sewaktu mendiang Teo Beng Hock mati, dikatakan dituduh, dibunuh dan macam-macam. Saya masih ingat lagi, saya mengikut Twitter Yang Berhormat Ipoh Timur.
Ya. Pada awalnya yang berhormat Ipoh Timur pada waktu itu membuat tweet yang dia begitu marah. Kenapa mendiang Teo Beng Hock itu terbunuh? Dan saya membaca dalam timeline saya betul itu di Twitter beliau, dan saya tidak membuat komen kerana saya pun faham bagaimana perasaan seseorang apabila pegawai partinya itu terbunuh ataupun meninggal dunia. Saya faham. Daripada pagi dia marah dan bermacam-macam tuduhan dibuat. Saya diam. Tetapi hampir lebih kurang pukul 4 petang pada hari yang kejadian tersebut, setelah the dust has settled little bit, Twitternya muncul. Apa dia kata dalam Twitter? Saya mencabar Koh Sukun dan menteri-menteri daripada MCA untuk minta demand the Prime Minister to do RCI. Apa kena mengenal menteri-menteri Cina di dalam kabinet yang dibawa, dikaitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur? Kalaupun Yang Berhormat Ipoh Timur merasakan perlu ada RCI pada waktu itu, sudah tentu ianya mesti meminta Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Semrong dan juga Padang Rengas yang menjaga SPRM untuk meminta dalam kabinet. Kenapa perlu kata MCA dan gerakan? Kerana apa? He wants to take political score. Ini resis. Pada saya ini resis. Dalam keadaan mendiang Teo Beng Hock meninggal dunia, dia boleh tweet, saya cabar menteri-menteri MCA dan gerakan di dalam mesyuarat kabinet yang akan datang ini, bangun dan bagi tahu kepada Perdana Menteri untuk mengadakan RCI. I cannot believe Tan Sri. Sebab apa? Inilah yang dikatakan tadi. Keterangan di komputer, Twitter, IT. Dia bukannya minta daripada Sembrong yang menjaga polis, daripada Padang Rengas yang menjaga SPRM supaya meminta Perdana Menteri mewujudkan RCI. Dia minta gerakan, dia minta pada MCA. If this is not racism, I don't know what it is. Nah, dia kalau dia berdiri, kalau dia berdiri boleh. Ya, kalau yang orang Ipoh Timur boleh, tapi Indra Mahkota, this is not what you, nothing to do with you. Sekejap, tidak. Ini yang saya katakan. Walaupun pada mulanya dia marah, saya faham. Dia Twitter marah, tak apa, saya faham kerana pegawai partinya. Tan Sri. Saya pun tak tahu. Saya dalam jawatan kuasa SPRM, saya pun tak tahu. Tetapi bila pukul petang sedikit itu dah berubah. He turn into his own self. Jadi inilah saya katakan, jangan gunakan media alternatif, Twitter dan itu untuk menyebar perkara-perkara yang tak betul. Jangan kata gerakan, that's very racist. How can you? Penjelasan? Ya, Ipoh Timur. Isu yang pokok ialah sampai sekarang tak boleh dinafikan bahawa Teo Beng Hock ada dibunuh. Bukan itu benar. Dia dibunuh apabila dibawa ke SPRM untuk satu siasat sebagai satu orang witness, bukan oleh kerana apa-apa syak ada buat kesalahan jenayah. Dan masa itu saya boleh cek apa itu Twitter itu. Itu saya mencabar semua menteri-menteri, termasuk Koh Sukun, MCA, sesiapa, untuk mempertahankan rule of law. Dan sampai sekarang kenapa yang berhormat daripada Kota Perut, sungguh pun anggota dalam lembaga itu SPRM tidak boleh mempasti bahawa SPRM ada membawa tindakan-tindakan mentakwah mereka yang bertanggungjawab. Hasilnya apabila laporan RCI adalah sangat jelas menunjukkan bahawa ada 3 pegawai SPRM yang perlu bertanggungjawab oleh kerana excessive questioning mereka yang membawa satu keakhiran yang kita pun tak boleh menerima bahawa ada suicide. Kita percaya bahawa Teo Beng Hock ada dibunuh. Itu adalah satu perkara yang sangat penting dan jangan elak isu-isu. Masa itu ialah itu tanggungjawab semua anggota-anggota kabinet member, tak kira apa-apa parti. Maaf ke Ipoh Timur, saya ni pengikut Twitter tegar Ipoh Timur. Pada waktu itu tidak disebut semua menteri-menteri. Yang disebut ialah menteri-menteri Cina, berbangsa Cina dalam Barisan Nation, dalam kabinet. That's very clear. You yang berhormat Ipoh Timur, jangan cuba nak mengalihkan pandangan
menyebut tentang perkara-perkara yang lain. Yang saya sebutkan di sini ialah pada masa dan ketika itu Yang Berhormat Ipoh Timur sengaja untuk menaikkan semangat masyarakat Cina kepada pemimpin-pemimpin gerakan dan MCA di dalam kabinet. Itu yang dikatakan. Itu yang saya katakan. Itu fakta. You can go back and check your timeline, because I still have your timeline. Itu sebabnya saya katakan Tan Sri. Tan Sri. Rupanya ini butak. Kalau kita kata racist, boom, bam. Ya. You know, for a man, orang yang begitu berpengalaman di dalam dewan ini, malah saya kira lebih berpengalaman, lebih lama dalam dewan ini daripada kursi dan meja dalam parlimen ini. Apabila kita mengatakan bahwa satu perkara yang begitu spesifik, are you racist when you are saying that? Apakah Yang Berhormat Ipoh Timur sengaja menaikkan kemarahan masyarakat Cina kepada bangsa Cina, kepada pemimpin Cina dalam bangsa nasional? That is the point. Why are you not? Ini berkenaan dengan Twitter. Twitter adalah alat yang telah dikatakan di sini IT teknologi, keterangan. Ini pada saya satu poin yang amat penting yang menunjukkan apa yang ada di dalam Ipoh Timur. This is very simple. Apa salahnya? Saya mendesak, saya mau Menteri Polis, Menteri Isyamuddin Tun Hussein, Padang Rengas, Nazri Aziz. Apa salahnya sebut? Minta supaya Perdana Menteri demand to the Prime Minister that I must perform. Dengan izin. Tak, Azri. Dia guna spesifik. Menteri-menteri Cina. MC. Ini. You, sir, I tell you for the record, you are racist. Saya nak katakan Tan Sri, jangan perlekehkan IT dan jangan gunakan IT ini seperti mana Ipoh Timur buat. You know, you want to solve the problem, solve. Be honest. Ya, kalau kita minta RCI, minta menteri yang berkaitan. Padang Rengas yang jaga SPRN, Semberong yang jaga polis. Minta daripada mereka. Kenapa perlu kita minta gerakan, minta MCA, menteri Cina bangun? Ini yang saya katakan racist.